Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera, apa khabar anda semua? So, insyaAllah jumpa lagi kita malam ni dalam sesi Lalali Live. Okay, ada baiknya insyaAllah kita mulakan dulu kita punya sesi malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okay, sekejap je saya tutup suara. Okay, okay, bersama saya lagi malam ni. Assalamualaikum, saya Hasnul dari Lalali. Dan kepakaran kami dalam Lalali adalah bantu ibu ayah kat luar sana yang ada masalah anak, batuk, berkahak dan selsema yang tak boleh settle-settle. InsyaAllah kita ada solution dia, kita ada penyelesaian dia. Yang mana cerita dia macam ni. Senang kata macam ni tau. Sebelum saya start buat bisnes, buat bersama Lalali dengan tim apa ramai tu, kita orang bermula dengan pakai sendiri je dulu. Kita orang pakai sendiri je dulu. Yang mana disebabkan mula dengan Ammar sesemua sampai dia dah masuk tadika, dah nak 6 tahun. 6 tahun dah ni. Ke dah nak 6 tahun? Saya pun dah tak ingat lah. Hampir 6 tahun tu. Lepas tu dia masih selsema. Saya rasa 6 tahun. 6 tahun dia masih selsema, masih meleleh. So kita orang tak boleh settle masalah tu. Kita dah try macam-macam, minyak UI, ubat doktor, apa semua kita buat tak berkesan. Itu pengalaman kita orang lah. So tak semua orang sama kan. Sebab kita buat tak berkesan. So apa yang berlaku adalah kita cuba cari, dan akhirnya kakak ipar, Kak Basirah dengan abang saya memperkenalkan. Tu kakak ipar saya, dia memperkenalkan dengan A.O. Walid. Yang mana kita orang pun try A.O. Walid tu, dan Alhamdulillah terkejut juga sebenarnya dia berkesan. Berkesan Alhamdulillah. Ammar dulu teruk dia selsema tu sampai satu tahap cikgu dia tanya, Ammar ni suka minum ais ke tak? So bila orang tua cakap kalau minum ais banyak selalu selsema kan. Tapi Ammar tak, dia tak pernah minum ais daripada kecil sampai besar. Tapi benda tu terjadi juga. So itu ujian lah. Dan mungkin ada parent yang macam saya kan, yang macam saya yang ada masalah anak batuk berkahak selsema, dan you kena buat sesuatu. Jangan biarkan saja macam kita orang dulu. Dan sebenarnya bukan kita biarkan kan, betul tak? Kita cuma tak tahu solution dia, kita tak tahu apa alternatif kepada masalah tu. Itu yang menyebabkan kita tak tahu nak buat apa. So thank you so much pada yang join live hari ni, malam ni. Terima kasih pada yang join. Dan insyaAllah kalau cukup 1000 mata, kita orang nak bagi reward giveaway. So please share, dan kalau boleh tag kawan-kawan kan, supaya kita boleh dapat mata yang banyak. Kita nak tengok mata tu 1000 mata lah. Itu target dia. Okay, so apa khabar korang? You all semua okay ke tak okay ni? Sihat ke? Boleh komen sikit kat situ. Saya nak tahu juga siapa yang ada malam ni kan. Mungkin ada yang belum tidur, ataupun ada yang dah nak tidur. Yang belum tidur tu sekejap, stay sekejap je. Tak lama saya buat. Mungkin live ni sekejap, dalam masa 5 minit ke? Boleh 5 minit, 10 minit ke? InsyaAllah. So saya ada terima satu soalan daripada kita punya team. So dia cakap dia ada masalah apa semua, dan dia cakap susah lah buat bisnes. So itu dia punya persoalan lah. Dan bagi saya itu adalah soalan yang saya perlu jawab. Dan bukan saya perlu jawab pada dia saja, mungkin alang-alang menyeluk perkasam, kita jawab terus dalam FB Live, dalam sesi Lalali Live ni. Korang okey ke tak okey ni? So sebelum tu saya nak tahu siapa kat sini, berapa ramai yang masih buat bisnes ataupun tengah buat bisnes. Boleh komen tak itu? Saya nak tahu berapa ramai audience kita yang dah buat bisnes, dan mungkin boleh komen juga siapa yang belum pernah buat bisnes dan tak ada buat bisnes apa-apa. Kosong lah, tak ada apa-apa. Boleh komen kat situ, tak buat bisnes. Okay, so benda ni, isu ni selalu berlaku, dan mostly persoalan ni berlaku pada you all yang mungkin baru start buat bisnes, yang belum biasa dengan asam garam sepak terajang bisnes ni. Okay, but that's okay. Kita akan lalui benda tu. But the good thing is, bila you buat bisnes, you akan dapat result yang bagus, yang mungkin lebih daripada bila kita makan gaji. Itu good thing about business. Kita punya income tu seolah-olah cek kosong. You all nak berapa, tulis je, dan kita usaha ke arah tu. Berbeza dengan makan gaji. You katalah aku nak gaji 40,000 bulan ni, boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Kerjalah serajin mana, sekuat mana, you akan ada satu cap. Dia ada cap, you tak boleh lebih gaji ni. You nak lebih, you kena naik pangkat dulu.
Dan naik pangkat bukannya masuk hari ni terus naik pangkat, dan dia mungkin mengambil masa. Okay, so malam ni saya nak attend soalan ni, adakah bisnes ni susah? So secara jujur, kalau anda tanya saya, memang saya cakap bisnes ni susah, tapi dia ada konteks dia. Susah bagi anda yang malas, kan, yang malas nak buat perubahan hidup, yang rasa macam aku okey buat sekarang, aku okey selesa. Yang mana hati-hati yang sekarang ni ada orang cakap, oh aku masih ada kerja lagi ya. Belum tentu. Belum tentu Untuk negara recover lepas COVID-19 tu mengambil masa, dan vaksin pun belum semua orang dapat. So proses nak recover tu mengambil masa. Dan kalau sesebuah company tu tak boleh nak recover secepat mungkin, dan masa tu mungkin dia terpaksa lay off, berhentikan, tendang beberapa ramai orang lagi. So walaupun kita mungkin masih terselamat, ataupun nama belum masuk dalam list, so buat sesuatu sebelum kita di-listkan sebagai orang yang kena keluar daripada sebuah company. Kita tak tahu bila kita kena, tapi better prepare daripada sekarang. Zaman sekarang ni zaman mencabar. Dulu nak dengar orang kena buang-buang ni susah lah, jarang lah. Sekarang ni hampir setiap hari kita dengar, oh ni dah dibuang. Even kalau company tu tak buang orang pun, orang yang berhenti tak diganti. So kerja kosong pun tak ada. Susah nak dapat lah. Ada industri yang okay, but at the same time ada juga industri yang tengah collapse, macam AirAsia, apa MAS, ataupun industri tourism, hotel-hotel, ataupun shopping complex, ataupun wayang. Saya dengar wayang pun banyak yang dah tutup cawangan dia, sampai dia push government, kenapa spa boleh buka, kenapa gym boleh buka, tapi wayang tak boleh buka. So dekat situ lah saya rasa baru, that's why dia buka baru-baru ni dengan SOP lah. SOP. So soal dia, kenapa bisnes susah? So jawapan dia adalah bisnes susah bila kita malas. So please, kita mungkin tak perasan bahawa kita dalam susah, dan mungkin juga kan kita dah banyak menyusahkan orang tanpa kita perasan. So why not, selagi kita ada masa, kita ada tenaga, kita ada kekuatan, buatlah bisnes. Try. Dia memang susah, tapi kalau you buang perasaan malas tu, InsyaAllah you akan lebih berjaya. Dan nombor 2, kan, kenapa orang rasa bisnes tu susah adalah sebab dia tak ada direction. Dia tak tahu pun dia buat bisnes sebab apa. Dia buat sebab suka-suka, isi masa lapang lah. Dr. Azizan cakap isi masa lapang, kan, dia buat suka-suka. So itu kesilapan dia. Dia selalunya macam ni tau. Hati-hati kalau you all buat bisnes disebabkan try, kan, kita akan nampak masa depan tu you akan stop buat, dan you akan mungkin stop buat bisnes ataupun cari produk lain. So kalau mulai hari ni berapa bulan? 8 hari bulan 3. Kalau anda masih rasa bahawa you sekarang buat bisnes just try, stop fikir macam tu, start tukar. Tukar. Bisnes bukan lagi untuk try, but kita buat bisnes, kita usaha untuk menjadikan bisnes kita berjaya, untuk pastikan kita boleh bagi apa yang perlu untuk keluarga kita dan jadi orang yang bermanfaat. Saya tengok ramai orang dekat Palestin, Pakistan, Syria, mana lagi, Myanmar, Afrika, yang memerlukan bantuan. So kalau bukan kita yang jadi tangan yang memberi, siapa yang nak bagi? Dan kalau anda perasan kan, saya tak tahu lah, saya perasan dekat dalam video ada satu video tu lah, diorang kebanyakannya yang membantu diorang adalah orang Malaysia. So saya bangga sangat tengok video tu. Dan sampai diorang boleh cakap bahasa Melayu tau. Orang Syria, Palestin, apa semua, diorang boleh cakap bahasa Melayu. Sebab orang Melayu orang Malaysia, bukan Melayu je Melayu, Cina, India, orang Malaysia lah, sangat-sangat bagus, sangat-sangat murah hati untuk berderma dekat diorang. Walaupun kita tak adalah sekaya negara Arab yang ada oil, yang ada minyak tu, dengan kekayaan saya rasa bertrilion-trilion, beli tu, beli ni, tapi diorang tak mampu nak sumbang kepada negara-negara yang susah ni. So Allah dah bagi dia kekuatan duit, kemewahan, tapi digunakan ke arah lain, kepuasan diri sendiri, kepuasan nafsu sendiri. So na'udzubillah min zalik, kita tak tahu, mungkin kita akan diuji macam tu. So ini adalah ingatan, pengajaran. Tak semestinya kita banyak duit kita orang yang bermanfaat. Tak. The moment kita tak jadi orang yang bermanfaat, itu adalah the moment kita ni orang yang tak ada faedah,
yang tak ada faedah, yang tak ada manfaat. Kau ni tak bermanfaat langsung untuk masyarakat sejagat. Lebih kurang macam itulah. So kita kena tahu bahawa kita kena tahu direction kita ke mana. Siapa yang you all nak bantu. Sebab tu dalam tim Laleli kita selalu push, kita selalu bagi tahu, please buat vision board. Buat vision board. Buat vision board. Vision board tu apa benda? Ada yang tanya ke vision board tu apa? Vision board tu senang kata adalah kita punya plan, kita punya apa yang kita nak, yang digambarkan secara visual. Mungkin kalau you nak rumah besar, you letak rumah besar. You nak kereta Ferrari, you letak kereta Ferrari. You nak bercuti kat Paris, letak gambar Paris. You nak berkawan dengan orang-orang hebat, letak gambar orang-orang hebat tu. You nak buat masjid, you buatlah letak masjid. You nak pergi haji, letak gambar Mekah. So itu adalah vision board. Dan dia sebenarnya bertindak sebagai kita punya direction ataupun kita punya destination. Itu paling tepat. Kita punya destination yang mana kita nak pergi, kita nak tuju. Ramai orang, dia buat sekadar buat dan akhirnya dia tak tahu apa destinasi yang dia nak tuju, menyebabkan akhirnya dia putus asa dan stop di tengah jalan. So that's why sebelum kita start buat business, sembang strategi tu, kita kena tahu dulu direction kita. So bila you ada direction, sebenarnya business tu tak nampak susah. Sebab you tahu perjalanan ni memang panjang. Yelah, kita nak pergi Kedah berapa jam? 4 jam, 5 jam. So kalau kita pergi ke Kedah tapi kita expect aku Kedah ni sejam kot, dan kita akan mula putus asa bila dah 2 jam tak sampai lagi, 3 jam tak sampai lagi, 4 jam tak sampai lagi. Malah aku, padahal lagi sejam je dah sampai. Tapi sebabkan kita tak clear, kita tak tahu direction tu, dan kita tak letak mindset bahawa perjalanan tu panjang, kita akan mudah putus asa. Boleh clear tak ni apa yang saya sampaikan ni? Saya cuba sampaikan ni sebab benda ni sangat penting, kan? Kadang-kadang orang tu dia tak berjaya bukan sebab dia tak pandai, bukan sebab dia tak ada skill, tapi sebab dia kurang kesabaran dan dia tak clear direction dia mana nak pergi. Ataupun ada juga tau orang yang dia ada banyak sangat direction. Dia ada nak pergi sana, dia nak pergi sini, dia nak buat ni, dia nak tu dan ni, tapi at the end of the day dia tak buat apa-apa pun sebab bagi dia terlampau banyak sangat, multi focus. Dia banyak sangat sampai dia tak tahu nak buat apa, and then dia tak buat apa-apa. So itu bahaya. That's why kita orang selalu tekankan fokus. Fokus pada produk, fokus pada business plan, fokus pada direction. So barulah kita boleh bergerak ke depan, kan? So itulah, that's why sebenarnya business ni tak susah. Business ni senang je. Dan lagi satu, nombor 3, saya bagi extra lah. Nak tak extra ni? Extra, kenapa saya nak cakap business ni senang? Dia tak susah, business tak susah. Business senang bila kita ni ada jati diri ataupun ketahanan maki ataupun kutukan ataupun kecaman. Benda ni kena kuat. Ini dia nak cakap mental pun mental, at the same time dia punya hati pun kita kena control. Tak mudah kalau you buat business, sebab orang yang buat business ni seolah-olah alien. Tahu tak alien? Yang macam poyo mamak ni buat business. Bila dia duduk dalam circle, selalunya circle tu kebanyakannya makan gaji. So bila you buat business, you akan macam pelik sikit daripada orang lain. So bila pelik sikit daripada orang lain, bersedialah dengan mungkin sindiran, mungkin kecaman, mungkin kutukan, sebab benda-benda tu normal. So that's why saya sangat cadangkan, kalau you all dah start nak buat business, cuba tukar circle. Cari circle yang buat business, yang positif, yang nak membantu antara satu sama lain. Tukar circle. That's why saya sanggup lah. Sanggup habis sikit duit. Sebenarnya bukan habis duit tu, saya nak circle bersama si Funajib, dengan tim-tim, dengan kawan-kawan yang sama-sama buat business. So sama juga kita, kalau you all ada team dropship, team agent, berkawanlah dengan you punya team-team dalam grup tu. Sebab itulah kawan kita yang sama-sama nak buat business, yang sama-sama nak berjaya, insyaAllah. Sebab dia orang punya mindset pun sama, dia orang nak berjaya. So kalau kita nak berjaya, dia nak berjaya, insyaAllah saya yakin semua akan berjaya. But kalau ada perasaan macam, alamak, tak best lah kawan dengan ni, poyo lah nak buat shit, buat nak business je. So kalau kita berkawan dengan orang macam tu, kita akan ditoksik ataupun diracun. Belum cerita virus COVID lagi. Ini virus racun negatif ni datang dulu. Kita akan ter-COVID dahulu kalau kita layan. So please, kalau perlu left group WhatsApp, left je. Kalau perlu left group Telegram tu, left je. Yang penting kita boleh kontrol. Kalau Facebook tu ada kawan yang asyik-asyik komplain ni, block dia. Ataupun tulis apa, take a break. Sekarang ni Facebook ada feature take a break tau. Maksudnya you unfriend dia, tapi dia tak tahu pun you tengah unfriend dia.
Tu nama dia take a break. Maksudnya apa yang dia post tak akan keluar. Itu pun bagus juga. Kita jaga hati orang tu, at the same time kita tak nak tengok benda-benda yang negatif. Sebab benda ni kena jaga. Kena jaga. Lagi-lagi lah kalau you usahawan yang full time, yang mungkin buat bisnes full time, kenalah jaga you punya aura, emosi, negativity tu kena betul-betul letak jauh-jauh. Benda ni tak mudah. Betul tak? Tak mudah. Sama, saya pun sama. Saya alami benda tu. Nak hadapi ni benda yang negatif ni, perasaan orang, kutukan orang, orang komen, orang komplain, orang sindir-sindir. So nak hadapi benda tu tak mudah. Kan? But that's why penting untuk kita cepat-cepat tukar circle. Cepat-cepat tukar circle. Bila kita dah tukar circle, kalau orang kutuk-kutuk je lah, biarlah, tak apa. As long as kita tahu apa kita buat. That's why tukar circle cepat-cepat. Dan kadang-kadang orang fikir tukar circle ni kena bayar mahal-mahal apa semua. Tak, sebenarnya tak. Cukup sekadar kita buat apa tau, kita pergi kat YouTube, selalulah dengar orang-orang yang berjaya, tengok kat Facebook, pergi kat Facebook dia. Maksudnya itu seolah-olah kita dah berada dalam circle dia. Kita follow dia punya content, kita dengar apa dia punya talk, supaya kita boleh bersama-sama dalam circle yang positif tu. Benda ni penting. Tapi ramai orang tak ambil pusing. Tak ramai yang nak take note nak buat benda ni. Dan benda ni perlu konsistensi. Tak boleh lah you all follow seminggu dan harap aku akan berubah jadi orang hebat. Tak. Dia makan masa, mungkin tahun, mungkin bertahun-tahun. But as long as kita tahu apa kita nak, kita tahu direction kita ni, okay, aku nak pergi sini, aku nak sumbang 500,000 kepada pusat tahfiz ni, kepada rumah anak yatim ni. So bila you dah tahu you punya target tu, you akan lebih kuat sikit sebenarnya. So kuat tu yang penting. Okay. So that's why saya suka nak share benda ni, dan saya harap jawapan saya ni dapat membantu kepada you all yang mungkin baru nak start buat bisnes tapi takut sangat nak mula, sebab anggap bisnes ni macam susah. Dia tak susah. As long as you rajin dan you tahu ke mana yang you nak pergi, dan you orang yang serius nak ubah nasib keluarga, you should buat bisnes. Buatlah. Tak boleh buat sungguh-sungguh sangat, buatlah sikit-sikit. Buatlah apa yang kita mampu. Kalau tak boleh ambil 10 perkara, buat satu je lah dulu pun, that's okay. Itu pun dah okay sangat dah. Okay. So saya harap ni dapat membantu. Jangan risau kalau susah. Itu bukan bermakna kita gagal. Gagal tu adalah sebenarnya proses. Dia bukannya end result. So normal kalau gagal. Gagal teruskan. Sampai kita dapat apa yang kita nak, sampai kita sukses, dan insyaAllah kita jadi orang yang memberi nanti. Kan, memberi yang bersedekah itu the best. Itu the best, insyaAllah. Okay, so saya rasa itu saja malam ni. Terima kasih kepada yang mendengar celotehan saya malam ni. Terima kasih saya ucapkan, dan jumpa lagi insyaAllah dalam sesi Lalali Live yang lain. Assalamualaikum, selamat malam, jumpa lagi, bye bye. Hashtag saya akan shock, hashtag jom nak mula bisnes. Bye.